sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu 'abda asalahu." Apabila ni sekarang dan sampailah akan datang nanti, ahabballah, Allah Ta'ala mencintai abdan, akan seseorang hamba, asalahu, nescaya dia akan memberinya madu. Maka beliau bertanya, ya, Sayyidina Amr bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama asaluhu?" Wahai Rasulullah, apakah itu madunya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dia dihormati seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, yang dimuliakan, dia dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lagi sekali lah saya mohon maaf banyak-banyak kerana mungkin saya terlepas pandangnya, sepatutnya pukul 9.30. Saya duk ingat macam minggu yang lepas, minggu lalu sebelum ni pukul 10. Tak apalah, Allah Ta'ala telah takdirkan pertemuan kita di waktu pukul 10. Kan? Setiap hidup ni kita lalui dengan ketentuan Allah. Baik, insya-Allah pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi pembacaan 40 hadis cinta, ya, pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada pada muka surat 110. Al-hadisus sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Sayyidina Amr bin Hamiq qala, daripada Sayyidina Amr bin Hamiq qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ahabballahu 'abda asalahu. Apabila ni sekarang dan sampailah akan datang nanti, ahabballah, Allah Ta'ala mencintai abdan, akan seseorang hamba, asalahu, nescaya dia akan memberinya madu. Maka beliau bertanya, ya, Sayyidina Amr bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama asaluhu?" Wahai Rasulullah, apakah itu madunya? Ya, kalau Allah cinta pada seseorang, menyayangi seseorang, Allah akan bagi kepadanya, memberi kepadanya, menganugerahkan kepadanya madu. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan madu tu? Maka Rasulullah pun jawab, ni lain macam dengar cerita, ya. Risau je ni. Ni baru terjemah, jangan risau lagi. Pelik ni hadis yang pelik. Saya pun baru kali pertama baca ni. Baik, maka qala, Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu lahu amalan saliha baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu aw qala man hawlahu. Lalu Nabi jawab, yang dimaksudkan dengan Allah akan berikannya madu ialah yuwaffiqu lahu amala saliha, Allah akan dipermudahkan baginya untuk beramal soleh. Jadi kita faham dah di sini apa makna Allah akan bagi madu. Allah akan beri kepadanya kemanisan dalam kehidupan di akhir hayatnya. Rupa-rupanya baru kita faham di akhir hayat ni, nak tahu hidup ni manis ke manis lawan dia apa, ya? Pahit. Akhir hidup kita ni, hidup yang pahit atau hidup yang dalam kemanisan. Maka kalau nak tahu, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya untuk beramal soleh. Bila
baina yaday ajalihi, sebelum ia meninggal, sebelum sampainya ajalnya, hatta, sehingga yarda, dia beramal soleh sehingga sebelum dia meninggal, sehingga jirannya redha terhadapnya. Tu salah satu neraca hidup ni. Kita dianggap orang yang soleh, jiran kita rasa lapang dengan kita. Salah satulah ya. Tapi kadang-kadang tengok juga jiran tu, kalau memang dia dah tak suka kita, daripada awal kita pindah situ, kita tak ada buat apa-apa pun, daripada awal dah pindah situ, dah tak suka, itu lain cerita. Tapi daripada awal dia bagus dengan kita, tiba-tiba dia dah terasa hati sebab kita ni apa-apa, tu masalah pada diri kita. Maka pandai-pandailah kita bawa diri. Cuma salah satu tanda, alamat dalam bahasa Arabnya, kita ni orang yang soleh, orang yang ada kemanisan di akhir kehidupan kita, orang-orang yang terdekat. Jiran ni salah satu maknanya orang yang terdekat, orang yang sekeliling kita. Sebab tu ada yang kat bawah tu, ataupun qala, Nabi jawab, Nabi bersabda, man haulahu, sesiapa yang berada di sekelilingnya. Kalau dia suami, isterinya, anak-anaknya, jirannya, kaum kerabatnya, adik-beradiknya, makin hari makin rasa redha dengan dia, rasa okey dengan dia. Dan bila mana meninggal dunia, orang akan rasa kehilangan. Kerana apa? Kerana hilang kebaikan dia bersama dengan diri dia. Rasa sayang pada dia dan sebagainya. Okey, itu satu maksud. Cuba lihat muka surat 111. Wal lafzul akhar, dan lafaz yang lain. Di sana Nabi dalam satu sabda ada lafaz yang lain. Antara lafaz yang lain dengan memberi makna yang hampir sama, iza aradallahu bi abdin khaira. Iza, apabila. Tapi di sininya diterjemah sekiranya. Mungkin iza di sini lebih kepada huruf syarat. Sekiranya aradallah, Allah menginginkan, bi'abdin, terhadap seorang hamba, khaira, Allah inginkan kepadanya kebaikan, as-salahu, maka dia akan memberikannya madu. Baik, pertama tu apa beza? Pertama tu asalahu, yang kedua tu as-salahu, ada sabdu, akan memaniskan kehidupannya. Ada terjemah lain yang sesuai. Di sini bahasa mudah aja. Bahasanya dia akan memberikannya madu. Itu bahasa literal. Tak maulah ya. Tak mau. Tak apa, madu yang minum tu. Yang madu yang kita buat minum tu, yang tu confirm manis. Kalau madu satu lagi tu, yang tambah ber tu, yang tu ada manis, ada pahit. Pandai-pandailah bawa diri. Berdoa kepada Allah. Jangan berdoa pada Allah setelah berlaku. Saya rasa lah, ni orang rumah saya pun tengoklah. Saya rasa doa dia setakat ni lebih makbul. Sebab apa? Sebab saya awal-awal dulu lagi, saya cakap kalau tak mahu, minta dengan Allah. Kita pun minta dengan Allah, dia pun minta dengan Allah. Mana tengok doa siapa yang makbul. Tapi setakat ni doa dia lah yang makbul. Tak ada lah, tak ada, itu selingan ya. Dia masuk juga ke yang selingan ni? Ini yang masalahnya. Ini yang masalahnya. Allah, kadang-kadang kita apa ya? Ialah selingan sikit-sikit kan, supaya menceriakan keadaan. Tapi kita bimbang orang salah faham. Harap-harap tak salah faham dah, insya-Allah. Cuma saya nak pesan, hidup terus berdoa kepada Allah, minta dengan Allah, merayu dengan Allah, apa-apa saja cerita pada Allah. Dan Allah faham. Allah faham betapa kita pun tidak mahu menghukum sesiapa. Dalam hidup ni kita lalui mengikut apa yang telah Allah kehendaki ke atas kita. Allah Taala ni, pertama, kalau kita berinteraksi dengan Allah, pertama kita kena faham kehendak Allah. Yang kedua, kita kena faham kehendak Allah itu di atas ilmu Allah. Yang ketiga, bergeraknya hidup ini di atas ketentuan Allah. Kehendak satu bab, ketentuan satu bab yang lain. Kemudian hidup ini juga tidak terkeluar daripada kekuasaan Allah ke atas diri kita. Allah berkuasa segala-galanya. Maka
maka minta dengan Allah, merayu dengan Allah, bagi tahu pada Allah. Bila? Tiap-tiap malam. Ya, jangan benda dah berlaku baru nak cerita kat Allah, lambat. Ya, lambat. Kita kena mendahului sesuatu yang kita rasa tak mampu nak hadapi, bagi tahu pada Allah awal-awal. Allah. Kita orang lelaki ni pun, minta maaf lah kalau saya cerita panjang. Kita orang lelaki ni pun kalau nak kahwin seorang lagi, bagi tahu pada Allah. Kalau engkau tahu, kalau engkau tengok aku mampu, ya Allah, engkau izinkan. Kalau engkau tahu aku ni tak mampu, merosakkan diri aku, merosakkan isteri aku, merosakkan anak keluarga aku, engkau tak payah bagilah, ya Allah. Ya, jangan ikut suka nak pergi aja. Memang suka awal-awal tu lah. Tengok selepas pada tu masalah juga. Ni belah mana tak tahulah ni. Tapi minta dengan Allah. Saya bagi tahu macam tu. Tapi bila mana kita tahu, kita faham satu-satu, oh macam ni Allah nak pada kita, maka redha je lah. Okey, ya, tak kira kita lelaki, kita perempuan, kita suami, kita isteri. Tu tajuk apa dah kita ni. Okeylah. Baik, maka ditanya, ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asalahu. Ya, wa ma asalahu ni apakah itu madunya? Ya, ataupun yang dimaksudkan dengan madu di situ. Allah nak tu apa? Nak bagi pada kita. Qala, lalu Nabi jawab, yaftahu lahu amalan salihah. Allah jawab, Nabi jawab, minta maaf. Nabi jawab dengan jawapan yang hampir sama, tapi di sini diguna perkataan yang lain. Yaftahu, dia iaitu Allah akan membuka baginya, bagi seorang hamba tadi. Amalan, dia akan buka jalan-jalan, pintu-pintu, kesempatan-kesempatan untuk beramal salihah, dengan amalan salih. Bila? Qabla mautih, sebelum kematiannya. Yang ni yang kita minta dengan Allah. Ya Allah, ya, sebelum aku meninggal, ya Allah, engkau tahu aku nak mati bila, ya Allah. Engkau tahu ajal aku bila, ya Allah. Semakin dekat aku dengan ajalku, ya Allah, engkau perbaikilah amalan aku, ya Allah. Dan kau jangan matikan aku sebelum aku jadi orang baik, ya Allah. Selagi mana aku tak baik, engkau janganlah matikan aku. Cakaplah puan-puan. Ya, saya pun cakap gitu juga. Susah nak jadi baik. Kejap baik, kejap tak baik. Betul. Kejap rasa semangat baca Quran, kejap malas. Baik tak orang malas baca Quran? Kebaik juga. Jadi ada rasa malas. Kejap rasa semangat, apa lagi? Nak buat ibadah. Kejap rasa sambil-sambil. Jadi macam mana nak buat? Tak tahu nak buat macam mana dah. Ya, tak tahu. Saya kadang-kadang mengajar ni kan. Kadang-kadang saya malas aja. Malas mengajar. Kenapa tak nak pergi? Malas. Apa masalah? Tak ada masalah apa, malas. Jadi apa kita batalkan awal-awal lah. Besok nak pergi, besok mengajar, hari ni dah malas dah. Subhanallah. Itu memang dahsyat kemalasan itu. Satu kemalasan yang terlalu amat berat. Bagi tahulah. Tapi saya tak cakap lah, kenapa Ustaz tak boleh datang? Sebab saya malas. Tak bolehlah terasa pula kat orang kan. Tapi jiwa kita tu, jadi ya Allah, kenapa jadi begini? Sama juga nak baca Quran. Sama juga nak bangun malam. Sama juga kadang-kadang nak pergi berjemaah. Ya Allah, rasa ya Allah, solat kat rumah je lah. Tapi ajaklah isteri supaya jadi juga berjemaah. Ajak anak-anak jadi juga berjemaah. Tapi jemaah kat rumah dengan jemaah kat masjid tak sama. Tak akan sama selama-lama. Habis kat rumah dapat berapa? 27 rupiah. Kat masjid $27. Nak yang mana? Tapi sebenarnya bukan masalah rupiah, bukan masalah RM, bukan masalah dolar. Masalahnya yang melayakkan kita ke syurga Allah, dari rumah Allah. Tapi malas. Tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Kira okey, baguslah tuan-tuan. Okey dah ya. Allahu Rabbi. Jadi macam mana nak jadi baik? Mintalah dengan Allah. Tolonglah ya Allah, jadikanlah aku orang baik ya Allah. Terutamanya di saat aku dah dekat dengan ajalku ya Allah. Yang ni lah. Yang ni minta. Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Kalau Allah nak kita jadi baik, yang ni guna perkataan baik. Yang tadi guna perkataan cinta. Boleh beza tu ya. Matan yang awal-awal muka surat 110 tu, iza ahabballah, apabila Allah mencintai seseorang. Yang ni pula, iza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah nak bagikan kita ni kebaikan. Mana tahu di akhir umur kita dimudahkan, kita dibuka jalan-jalan. Macam saya kadang-kadang, macam tuan-tuan dan puan-puan ni lah kan. Ni. Ya, dah berumur kan. Tapi selalu pagi-pagi, belum lagi, alhamdulillah. lagi. Duduk pagi-pagi kat dalam dewan masjid, dewan kuliah. Apa ni? Taman syurga.
Dan tolong bawa dalam hati saya selalu. Saya kadang-kadang satu je saya datang ni. Ya. Kalau datang sekadar nak mengajar, ustaz lain pun ramai boleh mengajar, boleh ganti. Tapi kenapa datang? Sebab nak duduk dalam taman syurga. Moga-moga di dunia Allah bagi izin, di akhirat pun Allah izinlah kita masuk syurga. Takkanlah di dunia Allah izinkan kita pagi-pagi lagi datang dengan jamnya, berada di taman syurga, tiba-tiba akhirat tak ke mana kita. Tak mungkin kita bersangka baik dengan Allah. Allah, saya pernah satu kali, saya dah cerita dah, satu kali saya ceramah di IPD Kelang untuk polis, hari polis. Ni saya dah cerita. Tapi saya ingat sampai sekarang. Saya cakap, tuan-tuan sebagai polis ni, kena ingat hidup ni mati bila-bila masa saja. Jadi tuan-tuan tolong jaga keselamatan orang ramai ni. Dua benda saya cakap. Jaga keselamatan harta benda, nyawa, itu tuan-tuan faham. Tapi saya minta jaga juga keselamatan iman. Supaya masyarakat tidak terjerumus dalam perkara yang menggugurkan iman, merosakkan iman. Sebab mati tu bila-bila. Lepas saya cakap macam tu kan, 5 minit lepas tu lebih kurang lah. Polis kat belakang duduk atas kursi tu, bam, tumbang, mati, meninggal dunia seorang. Tapi bukan sebab saya cakap, jangan salah faham ni. Ustaz cakap lah jadi tak, bukan. Tapi saya kata tuan-tuan, kita ucap tahniah kepada dia. Kenapa? Dia mati di taman syurga. Subhanallah. Bergembiralah walaupun satu sudut sedih. Siapa tak sedih? Tak payah cakap lah ya. Sedih ni, mak meninggal, ayah meninggal, kawan kita meninggal pun kita sedih, apatah lagi keluarga kita. Tapi salah satu sudutnya kita rasa gembira, dia mati di taman syurga. Subhanallah. Sebab tu kalau boleh kita minta cara mati. Kalau tak minta mati juga. Ya Allah, kalau dah sampai ajal aku, ya Allah, kau matikan aku di dalam rumahmu, ya Allah, masa aku sujud kepadamu, ya Allah. Minta cara, ya, bukan minta mati, minta cara. Ya Allah, aku nak mati masa aku baca Quran, ya Allah. Ya Allah, aku nak mati selepas aku ucap asyhadu alla ilaha. Kan kita tengok ada setengah-setengah tu kan. Ada tu imam ke khatib. Lepas dia baca syahadah, dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bom dia tumbang. Tu cantik. Ni cuma salah satunya tandanya ialah Allah Ta'ala akan buka kepada kita amalan-amalan yang soleh qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Hatta sehingga yarda anhu man haulahu, sehingga orang di sekelilingnya redha dengan dia, rasa puas hati dengan tingkah laku dan perangai, tingkah laku, ucapan dia. Itu salah satunya. Allah. Tapi janganlah pula kita kata, kalaulah ada di kalangan kita, tapi ada orang tu masih benci pada saya, ustaz. Tak, hidup ni susah nak 100% orang sayang kat kita. Nabi Muhammad pun ada orang benci. Jadi kita ni kalau ada sekitar kita tu pun dah sayang kat kita tu pun kira okey dah. Ya, jangan sampai orang sekitar tu benci tu bukan bersebab. Sebab apa? Sebab mungkin mulut kita laser. Tu yang dia benci tu. Dia nak terasa hati, bukan benci sangat. Yang tu lain lah. Baik, kita baca muka surat 112. Sempat ke khatam hari ni ya? Kalau sempat kita khatam, kalau tak sempat minggu depan. Sekali lagi sebelum Ramadan kan. Baik, keterangan madu merupakan manisan semula jadi yang dihasilkan oleh lebah yang tertentu dan memiliki pelbagai khasiat yang diakui perubatan zaman berzaman. Yang ini salah satu kita kena faham apa makna kiasan tersebut. Jadi dia adalah menggambarkan satu manisan. Maksud diberikan madu secara bahasa sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Munawi, iaitu diberi pujian yang baik dalam kalangan masyarakat. Itu maksud salah satunya kenapa digunakan perkataan madu, iaitu pujian-pujian yang menggambarkan kemanisan, kebaikan ya dalam pujian dalam kehidupan bermasyarakat. Ketahuilah amal soleh merupakan kurniaan yang paling bernilai daripada Allah ya kepada seseorang hamba sebelum seorang itu meninggal dunia yang sementara. Jadi di saat akhir umur ni, benda apa yang paling kita nak? Inilah jawapan dia. Kalau anak tanya, mama nak apa mama? Saya sekarang alhamdulillah kan anak-anak yang berjaya kan. Nak apa? Mama nak kereta lagi sebuah. Saya boleh belikan. Nak?
Mama nak apa? Contohnya lah kan, anak kita kan sekarang dia tanya, kan kita tengok ya Allah seronok juga kan, kadang-kadang dia bagi hadiah kunci pada hari jadi, menangi ayah dia. Ya Allah, kita tak sempat dah sebab ayah kita dah meninggal awal kan. Tak boleh nak buat apa dah. Tapi tak ada masalah, walaupun dah meninggal pun kita boleh doa setiap hari, setiap waktu. Tapi kadang-kadang tolong doakan mama supaya mama jadi orang yang solehah di akhir umur. Anak ni salah satunya, doa anak ni penting. Ya. Waladun salihun yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang doa untuk dia. Ni adik ni kat depan ya. Jangan pernah terlupa doa untuk mak dan ayah. Kalau dalam hidup kita ni tak doa pada kita pun sebenarnya tak apa. Ya, doa saja untuk mak, doa saja untuk ayah, doa saja untuk mak, untuk ayah. Kita tak payah doa tak apa. Tapi apa yang kita doa untuk mak dan ayah, semua kita dapat. Bahkan berganda-ganda kita dapat. Ya. Saya cuba, memang confirm jadi. Ya, saya kalau jadi imam saja saya doa untuk makmum. Ya, makmum tu sama ada orang anak-anak kita, orang rumah kita ataupun kat masjid. Kalau saya solat seorang, saya doa selawat. Ya, betul lah mukadimah doa tu, kemudian selawat, doa pada mak. Tu saja. Yang kita tak payahlah. Tapi rupa-rupanya yang kita doa pada mak kita tu ada sesuatu yang kita terasa memang ya. Tapi memang ulama cakap memang betul lah kan. Betul. Allah, gitulah insya-Allah ya. Jadi kalau kita nak minta dengan anak kita supaya anak tu berdoa setiap saat, setiap waktu, setiap ketika untuk kita. Jadi apa? Jadi orang yang solehah, orang yang soleh. Itu kenapa? Itulah harta yang paling bernilai di saat akhir umur kita. Baik, seseorang yang dikurniakan amal soleh ibarat dikurniakan madu yang manis lagi bernilai. Itulah ibarat ya. Madu di sini madu yang daripada lebah tu. Bukan daripada orang. Daripada lebah. Tu dia tulis tu lebah kat situ ya. Tolong tanda kat situ. Madu lebah. Kan, bukan madu orang. Madu lebah. Mereka yang beramal soleh bukan sahaja memperoleh kebaikan kepada dirinya sahaja, bahkan akan turut dirasai oleh mereka yang berada di sekelilingnya, seperti ahli keluarganya, jirannya, mahupun teman-temannya, sehingga mereka redha terhadap tak kala dia meninggal dunia. Amal soleh ni kesan dia bukan pada diri kita, tapi pada orang sekeliling kita, mengembirakan mereka, menenangkan mereka, dan membawa kebahagiaan kepada mereka. Sebab tu suami yang solat, suami yang jaga solat, jaga halal haram, jagalah perkara-perkara berkait dengan peraturan syariat ni, dia akan melapangkan isteri dia, menenangkan isteri dia. Begitu juga isteri yang solehah, dia jaga solat, dia tutup aurat, dia jaga nilai diri dia, dia jaga segala-galanya, maka dia akan membahagiakan dan menenangkan anak-anak dia. Tapi anak ni pengaruh paling besar pada ibu. Ayah soleh tak kat mana pun, kalau ibu kurang soleh, anak akan ikut ibu. Ni tuan-tuan dan puan-puan ya, puan-puan kena ingat, anak ni dia ikut puan-puan. Ya. Sebab tu sejarah ulama-ulama besar, ayah dia biasanya meninggal awal. Dia duduk dengan mak dia. Tapi oleh kerana mak dia orang yang hebat, maka melahirkan dia menjadi seorang yang hebat. Sebab tu kalau puan-puan sekarang ni jadi hebat. Bagaimana nak jadi hebat? Jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Itu hamba yang hebat. Maka insya-Allah anak-anak ni dia akan jadi hebat. Dia akan jadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalaulah lagi kalau puan-puan jadi wali Allah, memang anak tak akan jadi wali. Tu ya. Sempat lagi ke Ustaz? Sempat. Ya. Sempat. Allah Ta'ala ni dia tak berkira dengan kita. Setakat ni ada dia berkira, dia bagi kat kita berkelip 3 kali je satu hari. Ya. Berkelip berapa kali satu hari? Ni banyak kali dah soalan ni, soalan sama. Sampai kita tak terhitung. Ada kadang-kadang tak? Ada kadang-kadang tak? Kadang-kadang dalam sepanjang hidup ni, ada satu hari tu berapa? 10 kali aja boleh berkelip. Yang lain pejam aja. Ada? Mana ada? Yang kecuali tidur. Tapi mana ada kejap-kejap tidur, 10 minit tidur, 10 minit tidur. Mana ada? Tuan tak nak bernafas, tarik nafas, hembus nafas. Berapa ratus kali satu hari. Ada Allah hadkan. Jantung kita berdenyut daripada awal dulu sampai sekarang. Ada Allah stop beberapa hari, hari-hari tertentu.
Satu hari boleh 30,000 denyutan. Selebihnya pandai-pandailah denyut sendiri. Allah, dia tak pernah berkira dengan kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, selesai insya-Allah dia. Muka surat 113. Allah. Al-hadisus samin wa thalathun. Hadis yang ke-38. Dia mengaji macam ni seronok sebenarnya, kita fokus. Sebab tu kita boleh khatam insya-Allah. Ya, kalau kita cerita banyak tak ada makna dah di akhir umur kita ni. Ya. Baik, kemudian an Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala, ya, Allah Taala telah bersabda. Maknanya hadis ni hadis kursi. Dia Allah berfirman, hadis kursi. Man, sesiapa sahaja, kata Allah, ada li waliyan, sesiapa sahaja, tapi diterjemah di sini terjemah lama, barang siapa. Ya, tapi kalau kita terjemah untuk orang, sesiapa sahaja. Ada ni yang memusuhi. Li waliyan, yang memusuhi kekasihku. Diterjemah di sini kekasih. Kalau bahasa asalnya wali. Kerana apa? Kerana wali itu adalah kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab tu kalau orang tanya, nak jadi wali tak? Yalah, nak jadi wali. Salah tak nak jadi wali Allah? Tak salah. Kenapa? Kerana nak jadi kekasih Allah. Mana salahnya? Dan berdoalah, ya Allah, Kau jadikanlah aku salah seorang daripada kekasih-Mu, ya Allah. Tapi kita kena cakap juga, walaupun aku tahu, ya Allah, aku tak layak, ya Allah. Ya, kadang-kadang malu juga nak jadi kekasih kan. Tak layak. Sebab tu kadang-kadang orang kata, kalau nak dapatkan pasangan seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mesti lelaki tu namanya Sayyidina Ali. Kan? Kalau kita bukan Sayyidina Ali, jangan harap nak dapat Sayyidah Fatimah. Macam tu lah. Jadi agak-agak je lah kan. Agak-agak lah. Tapi walau bagaimanapun, itu kita sama-sama manusia. Tapi dengan Allah, Allah terima siapa kita. Yang penting kita jujur dengan Allah. Yang penting hati kita benar dengan Allah. Betul tak nak jadi kekasih Allah? Allah tahu dalam hati kita. Betul. Kalau betul, Allah ambil sekarang Allah boleh. Sebab kan ada satu istilah, dia panggil jazbah. Wali Allah ni, dia ada dua. Satu wali yang dia suluk, dia berjalan dalam kehidupan dia, kehidupan kerohanian dia, dia beribadah, dia tekun, dia mujahadah, sampai satu tahap Allah pilih dia jadi wali. Itu dipanggil wali yang suluk, salik, dia berjalan menuju Allah. Ada satu lagi wali, dia panggil jazbah. Apa makna jazbah? Walaupun semalam dia perompak, dia ketua perompak semalam, hari ini dia wali Allah. Allah tarik terus dia. Ya, mungkin ada sesuatu dalam jauh di lubuk hati dia, sesuatu kerinduan, kecintaan, tak tahulah apa yang ada dalam diri dia. Allah tarik dia. Semalam ketua perompak, hari ini wali Allah. Ramai kan? Ada wali-wali Allah yang dulunya kalau kita baca kisah dia ni ketua perompak. Tapi ada satu peristiwa berlaku kepada kehidupan dia, ya, hari ini dia wali besar. Jadi kadang kalau dia satu sudut yang lain, siapalah saya Ustaz, siapalah saya Tuhan, siapalah saya ni nak jadi kekasih Allah. Itu diri kita merasa rendah. Okey, tapi Allah, dia tak kisah kita siapa. Cuba tanya sahabat Nabi, siapa mereka dulu? Kan penyembah berhala kan? Tapi hari ini mereka adalah ahli-ahli syurga Allah, yang menjadi sahabat kepada kekasih Allah. Itu kita jangan itulah. Sebab tu kita tengok orang hari ni kaki-kaki maksiat, jangan terlalu pandang mereka terlalu hina. Maksiat tu memang hina, tapi diri pelaku itu belum tentu hina. Sebab tengok akhir kehidupan dia. Ya, berapa ramai akhir kehidupan dia jauh lebih baik daripada kita. Betul ya? Okey. Maka Allah cakap apa ni? Allah marah ni, Allah bagi amaran, man, sesiapa sahaja adali yang memusuhi walian kekasihku, faqat, maka sesungguhnya azantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Yang ni kita dah baca sikit ya. Yang ni cuma dia ada di bawah tu, mungkin ada yang lain-lain yang kita boleh baca. Yang ni sebahagian besarnya kita dah baca sebelum daripada ini dalam syarah dia. Maknanya jangan pernah sekali-kali cari pasar dengan kekasih Allah. Maka seorang itu telah membuka suatu ruang dia berperang dengan Allah.
Kita ni kalau berperang dengan malaikat pun tak ke mana dah. Ya, malaikat ada rasa nak lawan malaikat. Malaikat ni satu sayap dia, malaikat Jibril, satu sayap dia timur dan barat. Dia ada berapa? 600. Kalau dia buka 600 sayap, baru satu sayap sama dengan satu sayap Israfil. Itu setengah lah cuba baca, setengah-setengah riwayat menyebut. Malaikat Jibril, masa Nabi tengok dia, ya, kaki dia duduk di bawah, kepala dia duduk kat langit. Daripada bumi ke langit pertama, Sayyidina Ibn Abbas kata berapa jauh? 500 tahun. Daripada bumi ke langit pertama. Yang kita tengok tu bukan langit, kita tengok tu awan. Kan bukan langit tu. Kalau nak tengok langit, kena naik 500 tahun baru sampai. Jadi kepala duduk di langit tu, kaki duduk di bawah. Masa Nabi tengok antara kali-kali pertama dan sebagainya, ya, kali pertama dalam Gua Hira dan sebagainya, dia ada 600 sayap. Yang besar tu ada 600 sayap. Sebab tu satu sayap dia timur dan barat. Dia ada 600. Kalau dia buka 600, baru sama dengan satu sayap malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Sekali tiup, alam semesta hancur semuanya. Itu malaikat. Berapa laju dia? Kelajuan dia 300,000 kilometer satu saat. Sebab dia daripada cahaya. Itu nisbah cahaya. Malaikat daripada cahaya. Maka kelajuan cahaya 300,000 kilometer satu saat. Itu cahaya ni, cahaya matahari. Cahaya malaikat mesti lebih hebat daripada cahaya matahari. Maknanya kalau lawan malaikat pun tak mampu kita, bagaimana lawan Allah yang mencipta malaikat? Tapi Allah kata di sini, siapa yang memusuhi, mengkhianati kekasihku, aku sendiri, kata Allah, aku isytihar perang dengan dia. Subhanallah, wal-iyazubillah. Kita minta jauh. Dan jangan kita anggap wali Allah ni yang pakai serban besar, yang jubah 2 lapis, itu sahaja. Tak. Mungkin yang duduk tepi-tepi jalan, yang nampak biasa, yang pakcik-pakcik tu nampak tak ada apa-apa, mungkin itu wali Allah. Ni mungkin apa ni wali-wali Allah. Betul. Kita nampak dia ni wah-wah kan. Macam Allah, saya masih ingatlah Ustaz Nur Azli Musa kan. Ustaz Nur Azli Musa ni dia kelakar. Dia suka-suka Ustaz tu. Tak adalah warok macam kita ni kan. Kita ni, ya ke warok? Kita ni warok. Warok. Wali? Tak. Dia tak minta maaf, astagfirullahalazim. Kita nampak zahir dia. Dia suka bergurau. Dia suka ketawa. Mati di Madinah. Kubur dia dekat imam apa tu? Allahumma salli. Dekat. Siapa ni? Minta maaf kalau kita cakap dia dah meninggal. Siapa ni? Kalau tidak wali. Maknanya bukan sebab. Tapi kita tengok macam ni. Dia ni apa ni? Tak. Mungkin dia nak sembunyikan diri sebenar dia. Ya. Kita ni warung kan. Saya ingat saya dulu. Saya dulu macam tu lah. Berjalan tunduk. Warung. Betul. Kalau ada perempuan kat depan, sudah nak cari jalan lain dah. Lari. Rupa-rupanya tak ada apa-apa pun. Itu bukan sebenarnya. Hidup ni biasa saja. Ya, nak ketawa-ketawa je lah. Cuma jangan terbahak-bahak. Jangan sampai anak tekak pun nampak. Itu jangan. Ya. Kalau nak bergurau, jangan lebih-lebih. Nak bergurau je lah. Ni kadang-kadang kita kawan bergurau pun kita marah. Marah. Lah, kalau tak nak bergurau, duduk kat mana lah. Duduk seorang-seorang. Bergurau pun tak boleh kan. Kalau nak bergurau je lah. Tapi hati dengan Allah. Macam tu lah. Nak ketawa je lah. Ya, nak menangis je lah. Nak bergurau je lah. Nak buat apa? Nak buat perkara-perkara yang agak nakal sikit kan. Buat je lah. Ya ke? Nakal tu bukan buat sesuatu yang melampaui batas. Tak.
Bukan. Nakal sikit-sikit biasalah kan. Ke ada istilah lain? Ada? Nak menyakak kawan-kawan ke apa? Buat ajalah. Ya, tapi jangan, maknanya hidup kita ni baru kita happy. Sebab kadang-kadang kalau kita itu sangat kan, kita ni orang awam, minta maaf saya cakap ya, saya tuan-tuan dan puan-puan ni orang awam. Ulama lain. Macam contoh qadi lain. Qadi tak boleh makan ni tepi-tepi jalan ni. Restoran-restoran dia tak boleh makan. Tambah lagi mufti tak boleh cakap ketawa terbahak-bahak, tak boleh. Dia kena tenang, itu mufti. Sebab tu tak payah jadi mufti lah. Nak ketawa pun susah. Betul. Nak jumpa orang sembarangan tak boleh. Jumpa kat mana-mana, kita jumpalah tepi jalan, tak boleh. Dia ada adab-adab dia. Tambah-tambah macam peguam ni hakim-hakim tu kan. Jangan hakim-hakim tu. Dia jangan pergi ikut suka, nak jumpa ikut suka, benda nak minum kat mana, kemudian ketawa, lompat, main bola apa semua sekali, terguling-guling. Tak boleh. Baik kita jadi orang awam. Betul. Tapi hati dengan Allah. Supaya hidup ni, Allah, saya sebenarnya secara jujur saya bagi tahu, saya menyesal jadi ustaz. Betul ya? Tapi Allah dah takdir. Sebenarnya tak nak. Ya Allah, ruginya ya Allah, nak jadi orang biasa. Tapi betul lah saya cerita ni. Okey, alhamdulillah baru terasa biasa. Biasa, tak ada apa-apa. Allah, boleh insya-Allah ya? Masa okey lagi? Okey, alhamdulillah. Baik, kemudian Allah cakap apa lagi dalam hadis kursi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Saya baca terjemah ni. Wa ma, dan tidaklah. Waw tu dan, ma di situ ialah ma yang menunjukkan kepada nafi. Dan tidaklah taqarraba ilayya, dan tidaklah seseorang hambaku taqarraba ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bisyai'in, dengan melakukan sesuatu. Syai'in tu dalam bahasa Arab sesuatu yang kecil sekalipun. Kita ni kalau buat sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak ke nak kena buat, tak perlu banyak sangat, walaupun kecil pun. Ni syai' itu satu perkataan yang walau sekecil mana pun. Tetapi perbuatan itu untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu ada contoh lain. Nabi kata ambil sebiji tamar, belah dua, sebelah kita makan, sebelah lagi derma kat orang. Kecil kan? Yalah, satu biji kurma, bagilah sebiji, takkan bagi sebelah. Kalau kita cakap kat kawan kita, saya nak derma hari ni ya, tunggu sekejap ya. Ustaz tunggu jap, nak derma buah kurma. Kemudian kita tunggulah. Kemudian ni ustaz, saya sebelah, ustaz sebelah. Tergamak tak? Tak tergamak? Iyalah. Lepas tu puan-puan, kalau saya ustaz yang, bukan ustaz lah ya, kalau saya sendiri yang bagi ni ustaz apa ni, bagi separuh, sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya ialah buatlah sesuatu sekecil mana pun, niatnya untuk dekat kepada Allah. Ini syai'. Saya nak gambarkan perkataan syai'. Ini belajar bahasa Arab sikit. Ahabba ilayya, ya, yang mana ianya mendekatkan diri dia kepadaku dengan sesuatu. Ahabba ilayya, yang paling aku cintai. Ya, tidaklah seorang hamba itu melakukan sesuatu sekecil mana pun untuk dia mendekatkan diri padaku, yang paling aku cintai, kata Allah. Mimmaftaratu alaihi, iaitu daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Apa maknanya? Yang paling Allah cinta, yang paling Allah sayang kita buat walau sekecil mana pun ialah perkara-perkara fardu. Cuba senarai perkara fardu. Solat fardu, puasa yang fardu, benda-benda yang fardu. Termasuk ni, belajar ni kan, belajar ni fardu. Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu satu kefarduan. Contohlah kan, contoh, tapi tuan-tuan dan puan-puan ni datang pagi-pagi lagi. Contohnya ada orang ni 5 minit terakhir nak tutup majlis, dia datang duduk. Atau 1 minit dia datang duduk. Sekecil mana pun, tapi benda tu fardu. Maka perkara itu paling dicintai oleh Allah. Baik, kemudian wa ma yazalu, ada terjemahan di belah muka surat 114. Wa ma yazalu, dan tidaklah seseorang itu, yazal, apa makna yazal? Sentiasa. Seseorang di sini sebenarnya Allah guna perkataan hamba, dan tidaklah seseorang hamba aku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku
Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengerjakan bin nawafili hatta uhibbahu, dengan perkara-perkara yang nawafil. Nawafil ni biasanya diterjemah sebagai perkara sunat, amalan sunat. Dan seandainya tidaklah kalau seorang hamba-Ku tadi ingin mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunat dan dia buat tu berterusan, perkara sunat itu, hatta uhibbahu, sehinggalah aku mencintainya. Jadi ada dua perkara. Pertama, kalau kita buat perkara fardu, itu yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka, amalan yang kita buat. Satu lagi, kalau kita nak dapat cinta Allah, kita buat satu amalan sunat berterusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong pilih mana-mana amalan sunat yang boleh kita buat secara berterusan. Ada orang ni, dia punya minat, dia punya kecenderungan, dia punya rasa ringan berbeza. Ada orang dia suka bangun malam. Bagi dia, mudah je bangun malam. Kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Bukan meninggal, tidur. Inna lillah tu tidur. Okey, ada orang dia baca Quran satu hari satu juzuk, biasa saja. Tapi kita la haula wala quwata illa billah. Jadi amalan apa yang ringan pada tuan-tuan dan puan-puan? Satu amalan atau dua amalan yang tuan-tuan boleh buat berterusan sampai satu tahap Allah mencintai kita. Buatlah apa-apa pun. Ya, pilihlah yang mana-mana. Sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi, dia berbeza. Sayyidina Osman, dia pulun baca Quran. Sayyidina Abu Bakar, dia pulun menderma. Kan sampai seluruh harta dia bagi. Tapi Sayyidina Osman, bukan dia tak derma. Sampai sekarang ada harta wakaf dia. Tapi dia terkenal dengan baca Quran. Dia meninggal pun di saat dia baca Quran. Adapun siapa lagi yang, cuba tanya sahabat-sahabat lain tu. Dia ada kecenderungan masing-masing. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, nama dia Sayyidah Zainab. Dia ni suka bangun malam. Sehingga kan kalau dia bangun malam, dia ikat tali dia daripada belah masjid ni, dia ikat tali ke tiang ni dengan tiang ni. Sehingga Nabi satu pagi tanya, ni tali apa ni? Maka sahabat kata, ni tali Sayyidah Zainab. Ya, seorang sahabiah. Habis kenapa dia ikat tali? Dia ni kalau solat, dia berdiri lama. Kalau dia penat, dia pegang tali tu. Sampai ke tahap itu. Maknanya dia mampu tu. Kita cuba buat sekali. Kat dalam bilik tu, ikat tali ni. Kalau rasa goyang lutut, pegang kat tali tu. Rasa-rasa tak mampu, buat amalan lain je lah. Tapi jangan pula langsung tak bangun malam. Sama juga kalau kita contohnya langsung tak baca Quran, mentang-mentang kita rasa berat. Tak, Quran kita baca, tapi ada satu amalan yang kita boleh istiqamah. Sampai satu masa Allah mencintai kita. Ini cara nak dicintai oleh Allah. Baik. Allah, ni kan. Allah apabila dia mencintai seseorang, faiza ahbabtuhu. Faiza, maka apabila, ataupun jika. Fa tu maka, iza tu jika. Maka jika. Apabila pun boleh. Ahbabtuhu, aku sudah mencintainya. Apabila Allah sudah mencintai kita, kuntu sam'ahu, maka akulah pendengarannya. Allazi yasma'u bihi, yang ia jadikan untuk mendengar. Maka pada ketika itu, kita baca habis sikit. Wa basarahu, aku akan jadi sebagai penglihatannya. Yang dia gunakan ataupun yang dia jadikan untuk dia melihat. Wa yadahu, dan menjadi tangannya. Ni kiasan bahasa ya, jangan faham secara zahir. Allazi yabtishu biha, yang dia jadikan untuk melakukan tangan itu untuk buat sesuatu. Wa rijlahu, akan jadikan kakinya. Allati yamshi biha, yang mana dia berjalan dengan kaki itu. Baik. Ini bahasa kiasan. Maknanya bila mana Allah mencintai kita, Allah akan kawal segala apa dia panggil, anggota panca indera kita, Allah kawal. Maka ketika itu kita tidak lagi melihat dengan diri kita, nafsu kita, kehendak kita, tapi kita melihat sesuatu dengan kehendak Allah. Kita tidak lagi mendengar dengan kehendak kita. Kita ni kalau ikut suka nak dengar, semua benda nak dengar. Mengumpat pun nak dengar. Betul? Hari ni dah dengar dah? Tak ada nak cakap. Bukan, dia tanya, tak ada cerita ke hari ni? Nak dengar lah tu. Cerita yang best-best sikit. Apa yang bestnya? Yang bestnya pasal orang lah. Ya.
Kalau contohnya, ada cerita tak Puan hari ni? Ada. Cerita pasal apa je? Pasal Puan lah. Sudah. Kenapa pula pasal saya? Tak nak dah. Cuba cakap macam tu. Pasal apa? Pasal akak lah. Tak nak lah dengar pasal saya. Pasal diri sendiri tak nak dengar. Pasal orang nak dengar. Maknanya, tapi sampai satu masuk, Allah kawal. Tak mau dah. Allah kawal tangan kita. Allah kawal kaki kita. Tak ada dah tempat-tempat yang tak baik kita pergi. Selalu kita pergi ke tempat yang baik. Maknanya Allah dah sayang kat kita. Kita ni disebut mahfuzun. Apa makna mahfuz? Dijaga oleh Allah. Sebab tu wali-wali Allah ni kalau dia cakap, memang bukan dia nak bercakap, tapi diizin oleh Allah dengan kehendak Allah. Sebab tu percakapan dia jadi makbul. Doa dia makbul. Sebab tu kita nak sangat jumpa orang alim. Harap-harap orang alim tu pula adalah awliya Allah. Maka kita minta doa. Syekh, ya Habib, tolong doa pada saya. Dia doa, sebab dia doa tu bukan kehendak dia dah. Allah yang mengawalnya. Bila mana Allah kawal, dia jadi mustajab. Makbul. Kadang-kadang kita minta tolong doa kat saya. Dia pun ambil tangan dia letak kat dada kita. Kadang-kadang dia ambil tangan dia letak kat kepala ubun-ubun kita. Siapa yang menggerakkan tu? Dia tidak buat itu. Tapi kalau kita cakap, siapa yang menggerakkan tu? Allah. Tu susah juga nak cakap kat orang macam tu kan. Tapi hadis ni susah juga. Orang yang belajar dia tahu. Dengan izin Allah, dengan gerak yang diberi oleh Allah, dengan kudrat Allah, itu maksud yang lebih panjang. Maka itulah dia jadi. Jadi kita ni kalau duduk dah tahap ni, Allah sendiri dah mengawal kita, membantu kita, menggerakkan segala kehidupan kita dengan pandangannya, dengan itunya, kita selamat. Kita akan selamat. Yang masalah selamat atau tak selamat, kita sendiri yang mengawal. Kan? Mata kita sendiri yang nak tengok apa? Apa-apalah tengok aje lah. Nak dengar apa? Dengar aje lah. Nak cakap apa? Cakap aje lah. Kalau kita macam tu lah. Siapa pernah fikir dulu apa yang dia nak cakap? Pernah fikir dulu? Nak cakap apa ni? Kejap-kejap nak fikir. Mana ada? Betul kan? Selalunya datang-datang cakap je lah. Kadang-kadang cakap lebih banyak pada orang. Ya, orang tak sempat nak bercakap, tunggu dia je. Betul, ada orang ni, subhanallah, banyak cakap, tak sempat kat orang lain. Kenapa? Kerana dia di luar daripada kawalan. Tapi kalau Allah kawal, sebab tu kita tengok ulama kan, dia tak banyak bercakap kan. Dia banyak mendengar, dia tak banyak cakap. Yang banyak cakap tu ustaz. Ustaz memang banyak cakap. Kalau jumpa ustaz yang banyak cakap, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah lah masa mengajar dia bercakap, masa minum pun dia juga. Itu ustaz. Kalau ulama tak. Cuba jumpa ulama lama kan. Dia kita nak cakap tu pun, kita nak tanya khabar tu pun kita takut. Kadang-kadang bukan apa pun, apa khabar Syekh, kita pun takut sebab dia tenang gitu. Boleh ingat ya, yang banyak cakap tu ustaz. Sama juga yang banyak makan tu ustaz. Betul. Yang tak makan banyak tu ulama. Saya berjalan dengan syekh saya kan. Saya bawa syekh saya dulu, datang bawa separuh hari tak makan apa-apa lagi, dah pergi program sini sekejap, kemudian bergegah pergi sini lagi, kita bawa ni, sampailah satu kali makan tengah hari. Ya Allah, dah sampai masuk kita je kan, lapar ni. Tiba-tiba kita makan, dan sebab kita bawa dia, pengiring dia, kita kena makan dekat dengan dia, sebab kita kena ambil letak dia kita nak letak banyak, kita sengaja nak letak banyak supaya kita boleh makan banyak. Kena cerdik juga, betul saya cakap ni. Kalau kita letak dia sikit, kita nak makan banyak, dia dah habis. Sudah, kita letak dia banyak, dia kata lah. Sikit. Jadi kita pun kena ambil sikit lah. Itulah berjalan dengan ulama. Tapi kalau kita berjalan sama-sama ustaz, faham-fahamlah. Sama-sama ustaz. Betul ya. Tak adalah nak bagi tahunya, ialah orang yang sampai satu tahap yang Allah kawal dia, kita tengok lain dia. Tapi orang yang masih dalam kawalan diri dia sendiri, kemudian kita tanya soalan yang kita belajar ni, macam mana ustaz saya nak sampai ke situ? Inilah jawapan dia. Jawapan dia ialah ambil satu amalan sunat, tolong buat dia secara berterusan. Sampai satu masa,
Allah mencintai kita dan di saat itu Allah. Yang ni. Okey ya. Baik. Apa lagi kalau Allah cinta pada kita? Wa in, jikalau sa'alani, dia minta kepadaku, dia berdoa kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti sungguh-sungguh aku akan perkenankan permohonan dia. Ya Allah Rabbi, macam kita kan, kita ni tak memiliki apa pun, tapi kalau orang yang kita cintai minta sesuatu, kita akan usaha untuk tunaikan. Betul ya? Apa makna cinta tanpa kita menunaikan sesuatu yang, ya? Cinta ni kita kena menunaikan. Jangan minta ditunaikan. Ni kita kata kita cinta kat dia, kita minta dia lebih-lebih buat kat kita. Ni bukan cinta. Itu membebankan. Okey ya? You cinta kat I tak? Cinta. Mana hadiah? You cakap you cinta kat I kan? Ya. Habis you ni dah seminggu, dah sebulan kita kenal ni, satu hadiah pun tak bagi. Lah, dah. Baiklah, kita tanya dia cinta kat kita. Kita cinta tak kat dia? Okey, kalau kita cinta kat dia, kitalah yang bagi hadiah kat dia. Dia mencintai kita sudah cukup. Ya, kerana cinta itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Betul ya? Dia dah beri kepada kita benda yang paling bernilai daripada jiwa dan hati dia. Kenapa kita minta lagi benda yang tak ada nilai? Cinta itu dah paling bernilai. Tiba-tiba minta hadiah. Hadiah tu tak ada nilai. Cinta itu dah bernilai. Ya. Sebab tu kita kata, kalau you tak bagi apa-apa ke I pun, I dah rasa seronok, rasa okey. Janji you cinta I sampai mati. Tapi cinta bukan sampai mati, cinta selama-lamanya. Betul ya? Yang duk bercinta sampai mati itu lagi berbohong, masih lagi berbohong atas nama cinta. Tu okay, ya. Setakat tu dulu. Apa yang saya nak sebut bahawa kita yang segala kekurangan ini pun, kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan tunaikan kehendak dia. Bagaimana Allah yang memiliki segala-galanya. Maka sebab tu Allah kata apa? Wa in, jikalau sa'alani, dia minta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti sungguh-sungguh. Ni terjemah ni, kalau terjemah satu-satu perkataan, dia ada lam taukid, dia ada nun taukid saqilah. Ya, la'u'tiyannahu. Contoh, walatus alunna yauma izin anin naim. Pasti sungguh-sungguh, ada lam, ada nun taukid. Nun taukid dia ada dua, ada sakilah, yang ada khafifah. Yang ada sabdu tu ialah yang berat, menekankan sungguh-sungguh. Wala inista'adzani la u'idhannahu. Dan jikalau dia memohon perlindungan daripadaku, sudah tentulah kita minta Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna. Allah kata apa? Kalau dia minta perlindungan daripadaku, la u'izannahu, pasti aku akan lindungi dia. Ya. Kalau minta sesuatu, Allah akan bagi. Kalau minta perlindungan, Allah akan melindungi kita. Kita ni kan kadang-kadang, ya Allah, ni dah berapa lama ni musibah kita ni? Nak masuk 3. Mana doa-doa orang yang makbul? Ataupun kita ni tak ada orang yang makbul doa. Dia ada 2 ya. Satu orang makbul doa, dia doa makbul. Satu lagi, ada orang dia makbul doa tapi dia tak doa. Kenapa? Sebab dia redha dengan apa yang Allah beri. Ni wali. Kita ni nak jadi wali sebab nak makbul doa kan. Tapi kalau dah jadi wali, kita dah seronok dengan Allah, apa saja yang Allah buat, kita gembira. Kerana cinta itu semuanya kegembiraan. Allah, kalau dia cinta kita, kita cinta Allah, segala yang Allah buat kat kita, semuanya kegembiraan. Sebab tu Sayyidina Uwais Qarni tu, yang dia sakit tu, bila mana mak dia suruh doa, dia kata, ya Allah, kalau tidak kerana engkau minta aku ni mentaati mak, aku tak akan doa. Tapi dah mak aku dah minta kepadaku, dah arah kepadaku, dan engkau pun suruh aku taat pada ibu, tolong sembuhkan aku. Tapi tolong tinggal tanda penyakit tu, biar tinggal sebesar 10 sen. Untuk apa tu? Lambang cinta. Hui, pelik. Lepas tu kalau doa pada Allah, ya Allah, aku sakit kepala ni, ya Allah, engkau hilangkanlah 99%, tinggal ada juga 1%. Biar adalah kat ujung-ujung mana-mana sakit. Itulah lambang cinta Allah dalam berinteraksi dengan hamba-Nya. Tapi oleh kerana kita gagal memahami cinta Allah, kita cinta Allah tu kita macam cinta kita. Ya? Siapa yang paling dicintai? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala dapurnya sebulan tak berasap. Itulah cinta.
Dan kita tidak akan dianggap mencintai seseorang sekiranya kita hanya memandang kesempurnaan. Cinta adalah menerima segala kekurangan. Minta maaf saya cakap ya, sebab ni kita ni hadis cinta ni kan. Ni ya. Maka mulailah cinta yang baru. Cinta yang benar. Rupa-rupanya selama ni yang kita cinta dulu-dulu bukan rupa-rupanya. Cinta palsu. Kenapa? Kita banyak mengecewakan orang yang kita dakwa kita cinta. Dan kita banyak menuntut. Ya macam tadi lah, you kata you cinta Kak Ai kan? Tahun depan nak bagi apa Kak Ai? Cakap awal-awal. Kan? Minta aja. Lepas tu minta dia gembirakan kita. Dalam keadaan dia kesedihan. Ya? Betul ya? Minta, selalu minta. Maka sebab tu Syekh saya kata cinta bukan meminta, cinta adalah memberi. Sama ada dia beri kat kita, dia tak beri, itu dia punya pasal. Yang pastinya kita memberi. Memberi sekadar kemampuan yang ada pada diri kita. Ya, bukan lebih-lebih. Sebab itulah bila mana cerita pasal cinta, Allah cakap pasal memberi. Okey ya. Okey. Baik, kemudian apa lagi? Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu. Tidaklah aku ragu-ragu terhadap sesuatu perkara yang aku sendiri pelakunya, sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang benci terhadap kematian, sedangkan aku membenci kesakitan. Allah Ta'ala ni, dia tidak ragu melakukan sesuatu. Dia tidak ragu. Mana mungkin Allah tu ragu dengan kekuasaannya, dengan keilmuannya, dengan... Tapi Allah cakap apa di sini? Kita ulang balik. Tidaklah aku ragu-ragu terhadap sesuatu perkara yang aku sendiri pelakunya, sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Maknanya kita nak cakap apa ya? Orang beriman ni adalah kekasih Allah. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah ni, Allah ada sedikit keraguan untuk mencabut nyawanya. Kerana apa? Kerana dia tak nak mati. Allah kan cinta pada si A ni contoh. Maka si A ni manusia. Manusia ni kalau tanya jujur lah, siapa nak mati? Nak tak? Jujur. Mana ada orang nak mati? Sebab tu dia doa selalu panjang umur. Semalam kan doa panjang umur kan? Ke doa pendek umur? Ada baca Yasin tak semalam? Baca je lah puan-puan. Walaupun orang marah kat kita, orang baca Yasin pun marah. Ikut kita lah nak baca Yasin. Yasin tak apa, Quran. Baca Quran tak apa, ibadah. Malam ni Sifat Syaban nak buat apa? Nak tambah ibadah lah. Habis kenapa baca 3 kali? Nasib baik 3 kali. Kalau baca 10, sibuk dia orang nak baca 3, orang nak baca apa. Ikut kita lah ya. Nak baca apa? Tapi nak bagi tahunya, baca Yasin kat nombor 1 tu niat apa? Kenapa nak panjang umur lagi? Tak cukup lagi? Maksudnya apa? Maksudnya secara jujurnya manusia ni dia tak nak pendek umur. Dia tak suka mati. Maka Allah Ta'ala, oleh kerana orang yang dicintai itu dia tidak suka untuk mati, maka Allah ada keraguan di situ. Sedangkan Allah, dia Tuhan yang Maha Berkuasa, tak pernah ragu dalam melakukan sesuatu. Tapi dalam bab nak mencabut nyawa orang beriman yang dicintai olehnya, yang mana orang beriman tu tak nak mati, di situ ada keraguan bagi Allah. Nak cakap apa? Betapa sayangnya Allah pada orang tersebut. Tu kiasan ya, kiasan. Tapi kenapa Allah matikan juga? Kerana Allah nak dia hidup selama-lama di syurga. Sebab tu kadang-kadang nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga. Nak mati? Tak nak. Mana boleh tak nak? Dah nak masuk syurga? Kena matilah dulu. Kan? Cuma buat masa apa yang ada ni. Tak sanggup untuk mati sebab dosa banyak. Itu je lah. Allah, saya ni kalau saya tak ada dosa, saya nak mati dah. Ya, tapi macam tak tahulah. Ya, tapi dah ingat lagi, tak apalah dulu ya Allah. Dosa banyak. Kan? Tapi kalau tak ada dosa, subhanallah, tak ada apa dah alasan untuk kita terus hidup dalam dunia di akhir zaman. Ya, makin hari makin tak baik, makin hari makin jadi tak baik. Baik kita mati awal-awal dulu, masa kita agak baik sikit lah kan. Betul ya. Dulu dengan sekarang mana baik? Akhir-akhir ni lagi baik. Alhamdulillah, tu tanda Allah cinta. Allah bagi asal, Allah bagi madu. Ya, madu yang tadi, yang lebah. Makin baik. Tolong doalah pada saya juga ya, supaya saya jadi makin baik. Allah. Masa ada lagi 5 minit lagi. Kalau ikut masa mula lah, dia pukul 10 sampai pukul 11 kan.
syarah dia. Tapi saya rasa tak perlu syarah dah, kita syarah panjang sangat dah. Muka surat 115 tu. Itu syarah dia. Hadis ini secara umumnya telah pun dijelaskan sebagaimana pada hadis yang ke-23 dan 28. Dah ada dah kita baca sebelum ni. Jadi selebihnya okeylah, tak payahlah ya. Mudah ngaji kita. Tapi ada beberapa noktah-noktah penting dalam tu supaya kita tak terkeliru dengan kalam-kalam zahir secara literal. Saya ulang balik sikit ya. Antaranya, ada pun pada penghujung hadis ni diriwayatkan tentang kalimah taraddud. Apa makna taraddud? Ragu-ragu dari sudut bahasa. Sedangkan sifat ragu-ragu itu merupakan sifat lemah. Kerana seseorang yang dikatakan ragu kerana ketiadaan atau kekurangan ilmu terhadap urusan yang dilakukan, maka mustahil sifat keraguan itu ada pada Allah yang Maha mengetahui, Al-Alim, lagi Maha mendalam pengetahuannya, Al-Khabir. Maka hendaklah kita kembali kepada asas akidah yang berpegang kepada menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk. Yang ini penting. Oleh kerana tadi Allah sebut dalam hadis kursi bahawa Allah ragu-ragu. Tolong jangan berpegang dengan perkataan itu secara zahir. Kerana ragu-ragu tu sifat lemah. Kenapa ragu-ragu? Ragu-ragu tu sebab tak cukup ilmu, tak cukup pengetahuan, menyebabkan nak melakukan sesuatu dah jadi ragu-ragu. Adakah Allah itu Tuhan yang kurang ilmu? Tak. Allah sempurna ilmunya, Allah sempurna pengalamannya, Allah sempurna kebijaksanaannya. Maka kenapa Allah sebut ragu-ragu? Itu sekadar bahasa kiasan. Hakikatnya Allah tidak pernah ragu-ragu. Boleh ya? Ya tu jangan salah faham tu. Nanti duk cakap kat orang, Allah ni ada ragu-ragu jugalah. Ya ke? Yalah, saya baca hadis yang ke-30 berapa tu? 38 tu Allah kata dia pun ragu-ragu. Tak, jangan berpegang begitu. Itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Cuma Allah nak cakap kiasan bahasa betapa cinta dan sayangnya Allah pada seseorang itu sampai satu tahap begitu keadaannya secara kiasan bahasa. Wallahu a'lam. Nanti saya sambung sikit lagi lah yang bawah tu sebab ada satu yang menarik, ada sikit di situ. Ada soalan tak ni? Kalau tak ada soalan, tolong doakan ya Tuan Haji Muhammad Yusuf bin Osman, baru saja meninggal dunia pagi semalam, yang 4.25 pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi insya-Allah kita sama-sama doa khusus ya kepada almarhum Haji Muhammad Yusuf. Dan niat juga kepada ibu dan bapa kita, sanak saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunakka thawbul abyadu min danas. Allahumma abdilhu khairan daran min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih. Allahumma a'izhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana amma wa salatana tamma wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.